Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Kepada mereka yang baru first time sampai ke YouTube channel Zahir Asna, terima kasih saya ucapkan kerana sudi klik video ni, dan jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe. Dan kepada mereka yang dah lama menonton dan menyokong channel YouTube Zahir Asna ni, juga saya mengucapkan jutaan terima kasih, dan teruskan support YouTube channel Zahir Asna untuk mencapai 10k subscribers dalam masa yang terdekat. Sebelum memulakan video kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada my brother saudara Muhammad Nasrul Azri yang telah pun memberikan saya hadiah Realme Buds Q. Realme Buds Q, nampak tak? Realme Buds Q ni yang telah pun diberikan kepada saya sempurna 5k subscriber saya itu. So terima kasih kepada Muhammad Nasrul Azri saya ucapkan atas pemberian ni. Jadi saya minta marilah kita semua sama-sama mendoakan saudara Muhammad Nasrul Azri supaya dipermudahkan segala urusannya dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah lagi diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam video kita pada hari ini, kita akan membincangkan tentang seluruh perjalanan cerita anime Detektif Conan bermula daripada tahun 1996 sehinggalah tahun 2021. Jadi jangan ke mana-mana sebab kita akan mulakan perbincangan kita dalam YouTube channel Zahir Asna, YouTube channel nombor 1 di Malaysia yang membincangkan anime series Detektif Conan. Dalam segmen Gomo set kita pada hari ini, saya ingin shout out kepada satu YouTube channel yang bernama Manpan Studio. Yang mana YouTube channel Manpan Studio pada saat video ini dihasilkan telah pun mempunyai seramai 1.5k subscriber. YouTube ini mengajikan kita dengan konten-konten tentang anime review. Pelbagai jenis anime review yang ada dalam YouTube channel Manpan Studio ni, contohnya seperti anime Naruto dan juga One Piece. YouTube channel Manpan Studio juga menyajikan para penonton dengan teori-teori yang dihasilkan oleh Aiman, iaitu speaker kepada Manpan Studio sendiri. Tapi yang menarik tentang Manpan Studio ni bagi saya adalah logat dia punya, logat-logat utara dia tu kan. Logat utara dia tu yang saya rasa menyebabkan YouTube channel Manpan Studio ni merupakan satu YouTube channel yang unik, dan segala konten-konten yang terdapat dalam YouTube channel Manpan Studio juga merupakan konten-konten yang up to date dan terkini. Contohnya seperti baru-baru ini apabila kes berlaku tentang kematian Kurama, Manpan Studio juga menyajikan kita tentang cerita-cerita tentang kematian Kurama dan juga tribute tentang kehidupan dan kisah hidup Kurama itu sendiri. So saya harap korang semua dapat menyokong YouTube channel Manpan Studio ini untuk membantu Manpan Studio mencapai dia punya next target, iaitu untuk mencapai 3k subscribersnya dalam masa yang terdekat. Kalau boleh bagi dia up lagi, kalau boleh bagilah 5k subscribers ke, ataupun sehingga 10k subscribers sebelum menjelang Hari Raya Aidilfitri ni. Kemah set kita tak ogok-ogek sikit habuk. Bak kata Manpan Studio, hampa memang sempoi. Link untuk YouTube channel Manpan Studio ini saya akan tinggalkan di ruangan description di bawah. Jadi marilah kita ramai-ramai pergi serbu dan pergi subscribe dan juga menonton video-video daripada channel Manpan Studio ini. Dan kepada mereka yang berminat untuk menyertai segmen Gomo set kita ni, untuk saya shout out korang punya YouTube channel ataupun korang punya bisnes, korang bolehlah DM IG saya sendiri, iaitu Zahir Asri. Link untuk IG saya juga saya sediakan di ruangan description di bawah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, Detektif Conan merupakan satu anime series yang telah pun ditayangkan di televisyen sejak daripada tahun 1996 lagi. Yang mana permulaan bagi kisah Detektif Conan ini bermula apabila Shinichi Kudo, seorang high school detektif, telah pun diberi satu pil oleh dua orang berpakaian serba hitam yang telah pun melihat Shinichi Kudo menyiasat tentang kegiatan yang mereka lakukan. Pada suatu hari, Shinichi Kudo dan Ranmauri, iaitu kawan sekolah menengahnya, telah pun pergi ke sebuah taman tema untuk bersiar-siar. Dan di taman tema tersebut telah pun berlaku satu kes pembunuhan, yang mana Shinichi Kudo sebagai seorang detektif sekolah menengah yang sememangnya terkenal telah pun menyelesaikan kes pembunuhan tersebut. Setelah menyelesaikan kes pembunuhan tersebut, Shinichi Kudo dan Ranmauri ni, masa dia tengah berjalan-jalan, dia ternampak ada dua orang berpakaian serba hitam yang meragukan. Jadi Shinichi Kudo pun bagi tahulah dekat Ranmauri, kata dia, Ran balik dulu rumah, nanti saya akan menyusul kemudian. Kemudian Shinichi Kudo ni pun dia mengekorilah dua orang berpakaian serba hitam yang meragukan itu dan melihat satu transaksi dilakukan oleh seorang yang berpakaian serba hitam itu dengan seorang yang lainnya.
rumahnya. Dan Shinichi Kudo juga sempat mendengar perbualan yang mereka bualkan. Kemudian secara tiba-tibanya telah hadirlah seorang di belakang Shinichi Kudo tanpa dia sedari dan mengetuk kepala Shinichi Kudo. Kemudian Shinichi Kudo pun telah jatuh pengsan. Ketika Shinichi Kudo pengsan, dia telah pun diberikan satu pil yang menyebabkan badannya akhirnya bertukar menjadi seorang kanak-kanak yang berusia sekolah rendah. Yang mana pada saat dan ketika ini nama bagi lelaki yang berpakaian serba hitam itu masih lagi tidak kita ketahui. Kemudian apabila tersedar daripada pengsannya, Shinichi Kudo telah pun bertukar menjadi seorang kanak-kanak kecil. Dipendekkan cerita, Shinichi Kudo kemudiannya telah pun berlari untuk pulang ke rumahnya sendiri. Tapi dalam usaha untuk membuka pagar rumahnya, Shinichi Kudo tidak mampu untuk membuka pagar rumahnya kerana ketinggian badannya yang telah pun berubah menjadi kecil. Kemudian ketika dia sedang berusaha untuk membuka pagar rumahnya, Profesor Agasa yang sedang mengkaji satu daripada inovasinya telah pun terkeluar daripada rumahnya disebabkan oleh kegagalan inovasi tersebut. Melihat perkara yang tersebut berlaku di hadapan mata Shinichi Kudo sendiri, Shinichi Kudo kemudian telah pun memberitahu kepada Profesor Agasa apa yang telah berlaku kepada dirinya dan kenapa dia berubah menjadi seorang kanak-kanak yang kecil kemetot. Kemudian dia pun telah masuk ke dalam rumahnya sendiri bersama-sama dengan Profesor Agasa dengan bantuan daripada Profesor Agasa untuk buka dia punya pagar rumah, kemudian untuk buka dia punya pintu rumah dan untuk masuk ke dalam rumah. Dia kemudiannya telah mencari pakaian-pakaian semasa dia berusia kanak-kanak dan kemudian memakai pakaian tersebut. Ketika berada di dalam bilik bacaan rumah Shinichi Kudo sendiri, dia telah pun berborak-borak dengan Profesor Agasa tentang apakah yang patut dilakukan olehnya dan macam manakah untuk menyelesaikan dia punya masalah ini. Kemudiannya Ran Mauri yang cuba untuk menghubungi Shinichi Kudo sekian lamanya tetapi tidak dapat telah pun berasa risau dengan kejadian tersebut dan terus menuju kepada rumah Shinichi Kudo sendiri. Maka masa Shinichi Kudo yang kecil ini tengah berbincang dengan Profesor Agasa, Profesor Agasa memberitahu kepada Shinichi Kudo bahawa kejadian ini mestilah dirahsiakan daripada sesiapa pun kerana ini merupakan satu perkara yang bahaya. Sekiranya ada orang yang mengetahui tentang hal ini, sudah tentunya nyawa orang tersebut berada dalam keadaan bahaya dan Shinichi Kudo sepatutnya tidak lagi wujud di atas dunia ini. Kemudian ketika mereka sedang rancak berbual itu, tiba-tiba Ran Mauri yang kirasawan tadi telah pun sampai di dalam bilik bacaan di mana Profesor Agasa dan Shinichi Kudo yang telah mengecil itu berada. Shinichi Kudo yang telah mengecil itu apabila mendengar kedatangan Ran Mauri terus bersembunyi di belakang meja yang ada dalam bilik tersebut. Profesor Agasa kemudian cuba untuk berborak-borak dengan Ran Mauri, tetapi ketika Shinichi Kudo yang mengecil itu menyembunyikan dirinya di belakang meja, dia telah pun terjumpa satu spek mata milik ayahnya sendiri. Kemudian dia telah pun memakai kaca mata tersebut. Disebabkan oleh power spek mata yang terlalu tinggi itu, dia pun berasa pening dan kepalanya telah terhantuk kepada meja yang ada di situ menyebabkan bunyi bising. Maka Ran Mauri pun cubalah tengok bunyi apa itu dan menjumpai seorang budak kecil yang berada di belakang meja tersebut yang tengah memakai satu kaca mata ataupun spek mata. Kemudian Ran Mauri terus bertanyakan kepada budak tersebut, "Siapakah nama kamu?" Masa itu Shinichi Kudo yang tengah mengecil dan tengah tersandar di buku. Dengan melihat tajuk dan nama penulis yang ada di buku tersebut, Shinichi Kudo terus mengatakan bahawa namanya adalah Conan Edogawa. Maka bermula daripada situlah Shinichi Kudo telah pun mengenalkan dirinya ataupun mewujudkan satu nama yang lain untuk dirinya sendiri, iaitu Conan Edogawa. Di sinilah di mana segala-galanya bermula tentang seorang detektif berbadan kecil dengan minda seorang dewasa, Mitante Conan. Detektif Conan lah tu kan. Di situlah bermula kisah tentang Conan Edogawa. Kemudian Profesor Agasa telah pun meminta izin kepada Ran Mauri untuk membawa pulang budak kecil ini untuk tinggal bersamanya. Kerana kata Profesor Agasa, "Saya merupakan seorang yang hidup bersendirian dan saya juga tidak pernah mempunyai anak. Jadi saya tak tahulah macam mana nak jaga budak kecil ni kan." Jadi Profesor Agasa telah pun meminta bantuan daripada Ran Mauri untuk menjaga kanak-kanak yang bernama Conan Edogawa tersebut. Maka Ran Mauri dengan rela hatinya membawa Conan Edogawa untuk pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan untuk menuju ke rumah Ran Mauri telah pun berborak-borak dengan Conan Edogawa dengan mengatakan bahawa ada seorang dalam sekolahnya yang dia suka, yang sekelas dengan dia, yang dia suka sejak daripada kecil lagi, yang mana nama lelaki tersebut adalah Shinichi Kudo. Conan Edogawa yang sebenarnya merupakan Shinichi Kudo apabila mendengar kata-kata tersebut terus blushing, mukanya bertukar menjadi kemerah-merahan. Kemudian Ran Mauri pun berasa malu kerana memberitahukan hal tersebut kepada Conan Edogawa dan cuba untuk memberitahu Conan Edogawa untuk merahsiakan hal tersebut.
Setibanya Ran Mauri dan Conan Edogawa di rumah Ran Mauri yang merupakan detektif Mauri Agency, tiba-tiba Kogoro Mauri telah pun bergegas turun daripada tangga menuju ke arah teksi dengan mengatakan bahawa ada satu kes yang dia ingin selesaikan yang melibatkan lelaki yang berpakaian serba hitam. Conan Edogawa yang mendengarkan kata-kata tersebut terus cepat-cepat naik ke atas teksi tersebut bersama dengan Kogoro Mauri, dan Ran Mauri juga mengikut Kogoro Mauri untuk menyelesaikan hal tersebut. Tetapi kita dapat lihat bahawa lelaki berpakaian serba hitam yang diceritakan oleh Kogoro Mauri itu bukanlah orang yang telah pun memberikan pil tersebut kepada Conan Edogawa. Kemudian dalam usaha untuk menyelesaikan kes tersebut, Conan Edogawa telah pun cuba untuk menyelamatkan seorang budak perempuan yang telah diculik. Tapi sayangnya disebabkan oleh saiz badannya yang telah mengecil, maka kekuatannya juga berkurang, menyebabkan dia tidak dapat menendang sesuatu perkara yang dia ingin tendang dengan kekuatan yang maksimum. Disebabkan oleh itulah Profesor Agasa telah pun menciptakan satu kasut yang mampu memberikan kekuatan kepada kaki Conan Edogawa untuk menendang sesuatu dengan kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Setelah selesainya kes tersebut, dipendekkan cerita, pada suatu hari di atas sebuah kereta api, ketika Conan Edogawa, Ran Mauri dan juga Kogoro Mauri menaiki kereta api tersebut, dia telah pun terserempak dengan dua orang lelaki berpakaian serba hitam, yang mana lelaki tersebut adalah Jin dan Vodka. Pasal ni dalam anime series ada sikit perbezaan dengan manga. Kalau kita baca dalam manga, lelaki tersebut yang dua orang tu adalah Jin dan Vodka sendiri, dan dalam manga, dalam kes inilah Conan Edogawa mengetahui bahawa nama orang yang berpakaian serba hitam dua orang tersebut adalah Jin dan Vodka. Tapi kalau orang yang tengok anime saja, dalam anime episod yang kelima yang bertajuk The Shin Second Bomb Case, dalam anime tersebut dua orang yang berpakaian serba hitam itu adalah Ueda dan Shimoda. So dalam perbezaannya macam ni, kita kena rujuk ke dalam manga lah, sebab manga tu adalah cerita asal bagi detektif Conan ni sendiri, yang mana dalam kes inilah Conan telah pun mengetahui bahawa nama Jin dan Vodka adalah Jin dan Vodka. Sebelum ni kan dia tak tahu siapa dua orang yang bagi dia pil tu kan. So dalam episod tersebut ataupun dalam kes inilah, dalam chapter tersebutlah Conan telah mengetahui bahawa nama lelaki tersebut adalah Jin dan Vodka. Dan akhirnya kes bom di atas kereta api tersebut telah pun berjaya diselesaikan oleh Conan Edogawa. Kemudian hari berganti hari, masa berganti masa, sehinggalah suatu hari seorang yang bernama Masami Hirota telah pun hadir ke agensi detektif Mauri untuk meminta bantuan penyiasatan daripada detektif Mauri sendiri. Dan detektif Mauri pun kemudiannya membantulah Masami Hirota tersebut. Namun yang sebenar-benarnya Masami Hirota itu merupakan hanya satu nama palsu sahaja yang digunakan oleh seorang wanita yang mana nama sebenarnya adalah Akemi Miyano. Yang mana Akemi Miyano inilah yang telah pun dibantu oleh Conan Edogawa untuk menghentikan Akemi Miyano daripada meneruskan kerja jahatnya, iaitu untuk merompak 1 bilion yen daripada sebuah bank. Namun Conan Edogawa tidak berjaya untuk menghentikan Masami Hirota ataupun Akemi Miyano tadi. Maka Akemi Miyano telah pun pergi ke satu pelabuhan untuk berjumpa dengan dua orang lelaki, iaitu Jin dan Vodka, untuk memberitahu kepada lelaki tersebut apa yang diinginkan oleh Akemi Miyano sendiri. Conan Edogawa telah pun berusaha untuk mencari kedudukan Akemi Miyano dan akhirnya berjumpa Akemi Miyano di tempat tersebut. Tapi malangnya, pada saat Conan Edogawa sampai kepada Akemi Miyano, Akemi Miyano telah pun ditembak di arah perutnya, menyebabkan Akemi Miyano hanya sempat memberikan beberapa sahaja kata-kata akhir kepada Conan Edogawa sebelum Akemi Miyano menutupkan matanya untuk selama-lamanya. Yang mana daripada situlah kita mengetahui bahawa sebenarnya Akemi Miyano ini juga merupakan salah seorang yang terlibat dengan The Black Organization, dan yang mana The Black Organization ini bukan sahaja mempunyai dua orang ahli sahaja, tetapi satu organisasi yang tidak diketahui apakah namanya, tetapi organisasi ini hanya dikenali dengan identiti ahli-ahlinya yang berpakaian serba hitam seakan-akan warna burung gagak. Kemudian Akemi Miyano telah pun memberitahu kepada Conan Edogawa di manakah kedudukan wang yang telah dicuri untuk dipulangkan kepada pihak bank sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhirnya. Maka Conan Edogawa pun menyampaikan kata-kata akhir Akemi Miyano tersebut kepada pihak polis untuk memulangkan kembali wang tersebut. Kemudian dipendekkan cerita, pada hari yang lainnya pula telah datang seorang budak perempuan yang bernama Ai Haibara ke sekolah Conan Edogawa, yang masuk ke dalam kelas bersama-sama dengan Conan Edogawa dan bersama-sama dengan rakannya, iaitu Ayumi, Genta dan juga Mitsuhiko. Kemudian Ai Haibara ini telah pun menyertai mereka untuk pergi ke satu tempat untuk mengkaji tentang seorang wanita pula yang berpakaian serba hitam. Dan
dipendekkan cerita, akhirnya mereka berjaya untuk menyelesaikan kes duit palsu tersebut. Dan Haibara itu sebenar-benarnya merupakan seorang ahli The Black Organisation juga yang telah pun mengecil badannya disebabkan oleh pil APTX 4869. Yang mana pil APTX 4869 ini Haibara telah pun menerangkan kepada Conan Edogawa bahawa pil inilah yang menyebabkan Haibara dan Conan berubah kepada keadaan budak sekolah rendah. Dan kemudian Haibara mengatakan kepada Conan Edogawa bahawa setelah mengambil pil tersebut, kerana Haibara ini telah pun mogok akan kematian kakaknya yang tidak tahu apa puncanya, maka Haibara telah pun cuba untuk membunuh dirinya sendiri dengan memakan pil tersebut. Tetapi sayangnya pil tersebut telah mengecilkan badan dia kepada seorang kanak-kanak tadika. Maka dalam keadaan yang terdesak, dia telah pun memikirkan ke manakah tempat dan hal dituju untuk dia pergi. Dengan mengetahui bahawa Shinichi Kudo sendiri telah pun mengalami nasib yang sama dengan dirinya di atas beberapa kajian yang telah dilakukan terhadap rumah Shinichi Kudo sendiri, yang mana Haibara sendiri sebelum mengecil telah pergi ke rumah Shinichi Kudo beberapa kali untuk menyiasat tentang kehilangan Shinichi Kudo ini, dan didapati bahawa yang peliknya yang hilang daripada rumah Shinichi Kudo hanyalah pakaian-pakaian Shinichi Kudo pada usia yang kecilnya sahaja. Dari situ Haibara telah pun mengetahui bahawa sebenarnya Shinichi Kudo juga mempunyai nasib yang sama dengan dia. Kemudian dia pun mencari Shinichi Kudo kerana baginya, kalaulah ada orang yang memahami apa yang dia tengah alami, satu-satunya orang tersebut, the one and only, is Shinichi Kudo sahaja. Kemudian ketika dia berada di hadapan rumah Shinichi Kudo, dia telah pun pengsan di hadapan rumah tersebut, dan Profesor Agasa lah yang telah mengambil Haibara dan masukkan ke dalam rumahnya, kemudian telah pun memberikan Haibara tempat tinggal di dalam rumah Profesor Agasa itu sendiri. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, Conan Edogawa dan Haibara telah pun pergi ke kediaman satu profesor untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang pil APTX 4869 tersebut. Tapi malangnya apabila sampai di situ, berlaku lagi kes kematian, dan dalam usaha untuk menyelesaikan kes kematian tersebut lah, apabila Haibara melihat Conan menyelesaikan kes kematian tersebut, dia sangat-sangat sedih dan dia sangat-sangat kecewa kerana katanya, kenapa engkau tidak menggunakan kemahiran kau ini untuk menyelamatkan kakak aku yang telah pun mati di hadapan mata engkau sendiri. Kemudian daripada situlah kita tahu bahawa sebenar-benarnya Haibara ini ataupun Shiho Miyano merupakan adik kepada Akemi Miyano yang telah pun mati sebentar tadi. Kemudian dipendekkan cerita lagi, dalam satu hari yang lainnya, Conan Edogawa dan Haibara telah pun melihat kereta jin, iaitu kereta Porsche 365A yang berada di bahu jalan. Kemudian Conan Edogawa dan Haibara telah masuk ke dalam kereta tersebut, dan Conan Edogawa telah pun meninggalkan satu transmitter di dalam kereta tersebut untuk mendengar perbualan dan untuk mengetahui di manakah koordinasi ataupun lokasi kereta tersebut. Apabila Jin dan Vodka masuk ke dalam kereta tersebut, Jin telah melihat ada satu rambut berwarna perang, yang mana Jin sangat-sangat yakin bahawa rambut ini adalah rambut miliknya Sherry, yang mana Sherry itu adalah codename kepada Haibara ataupun codename kepada nama sebenarnya adalah Shiho Miyano. Kemudian setelah melihat rambut tersebut, Jin akhirnya telah menjumpai transmitter yang ditinggalkan oleh Conan Edogawa dalam kereta tersebut, dan Jin dengan sangat yakinnya mengatakan bahawa Sherry sendirilah yang akan pergi mencari dia di tempat mana dia nak pergi itu setelah mendengar rancangannya untuk membunuh seseorang di sebuah hotel. Maka dalam usaha untuk menyelesaikan kes inilah kita dapat lihat Haibara telah pun kembali ke bentuk asalnya, iaitu bentuk Shiho Miyano apabila dia meminum satu minuman keras, iaitu Paikaru. Dan dari situlah mereka mengetahui bahawa dalam Paikaru itu terdapatnya antidot untuk APTX 4869. Dan dalam kes pembunuhan di hotel ini jugalah pertama kalinya watak yang bernama Chris Vinyard ataupun watak dengan codename Verbov diperkenalkan kepada kita. Dan dalam kes ini jugalah seorang ahli The Black Organisation yang bernama Pisco juga dikenalkan kepada kita, dan dalam kes ini jugalah Pisco telah pun mati ditembak oleh Jin sendiri. Dan Jin juga hampir-hampir untuk menembak Shiho Miyano ataupun Haibara, tapi berjaya diselamatkan oleh Conan Edogawa. Kemudian setelah habisnya kes tersebut, Haibara dengan berbekalkan maklumat yang dia dapat daripada Pisco telah pun cuba untuk menghasilkan satu antidot APTX 4869 punya prototype, yang mana antidot itu masih lagi belum lengkap sepenuhnya. Sehinggalah kemudiannya dalam satu hari yang lain, Conan Edogawa telah pun mengalami satu kecederaan yang sangat-sangat teruk, menyebabkan dia kehilangan darah dalam jumlah yang banyak. Kemudian Ran Mauri yang berada di hospital pada saat melihat Conan Edogawa hilang darah itu, dia dengan sangat-sangat cemas dia mengatakan bahawa ambil saja darah saya untuk dijadikan sebagai darah ganti Conan Edogawa, kerana darah saya mempunyai darah yang sama dengan Conan Edogawa. Dalam keadaannya pelik, Kogoro Mauri terus bertanya kepada Ran Mauri macam mana dia boleh tahu bahawa darahnya sama dengan Conan Edogawa. Daripada situ, Shinichi Kudo, Haibara dan Profesor Agasa telah pun merasakan bahawa Ran Mauri telah mengetahui bahawa sebenar-benarnya Conan Edogawa ini adalah Shinichi Kudo.
Maka untuk menyembunyikan rahsia tersebut, Haibara akhirnya telah pun memberikan kepada Conan Edogawa untuk mencuba satu antidot prototype APTX 4869 yang mana kita dapat lihat akhirnya merubahkan Conan Edogawa menjadi bentuk Shinichi Kudo buat sementara waktu untuk menghadiri satu majlis yang telah diadakan di sekolah Shinichi Kudo dan Ranmauri sendiri. Kemudian setelah Conan memakan pil tersebut, kembalilah Conan kepada bentuk Shinichi Kudo dan pada masa yang sama juga Haibara telah pun menyamar sebagai Conan Edogawa. Jadi pada saat dan ketika itu, apabila Ranmauri melihat Shinichi Kudo ada di depan matanya dan pada masa yang sama Conan Edogawa juga berada di depan matanya, maka telah hilanglah keraguannya terhadap Conan Edogawa adalah Shinichi Kudo dan taktik mereka akhirnya telah pun berjaya. Maka setelah selesai segala-galanya, akhirnya kesan daripada antidot tersebut telah pun hilang dan Shinichi Kudo kembali mengecil menjadi Conan Edogawa. Kemudian dipendekkan cerita, pada suatu hari seorang wartawan yang bernama Mizuna Shirena telah pun dibawa oleh Okinoyoko untuk berjumpa dengan Kogoro Mauri untuk menyelesaikan kes tentang satu ketukan pintu misteri yang sering kali berlaku di rumahnya. Kemudian Kogoro Mauri, Ranmauri dan juga Conan Edogawa telah pun menuju ke rumah Mizuna Shirena untuk menyiasat tentang perkara tersebut. Dan dalam usaha untuk mencari siapakah sebenarnya pelaku prank tersebut, Conan Edogawa telah pun melekatkan satu transmitter di sebelah pintu milik rumah Mizuna Shirena. Maka setelah kes tersebut diselesaikan, rupa-rupanya yang mengetuk pintu rumah Mizuna Shirena hanyalah seorang kanak-kanak kecil sahaja. Tiba-tiba apabila Mizuna Shirena ingin meninggalkan rumahnya, transmitter tersebut telah pun terlekat di tapak kasutnya. Maka secara tidak sengaja transmitter tersebut telah pun diaktifkan dan Conan Edogawa cuba untuk mendapatkan semula transmitter tersebut. Tapi alangkah terkejutnya apabila dia mendengarkan perbualan Mizuna Shirena dengan beberapa orang yang lain melalui telefon bahawa sebenarnya Mizuna Shirena juga merupakan seorang ahli The Black Organization dengan codename sebagai Kir. Maka dari situ bertambahlah ketakutan dan kerisauan Conan Edogawa kerana dia telah pun pergi ke rumah milik seorang ahli Black Organization sendiri. Kemudian melalui transmitter tersebut juga dia telah mendengar rancangan The Black Organization yang berusaha untuk membunuh Domon San yang merupakan salah seorang yang akan bertanding dalam pilihan raya yang terdekat. Maka Conan Edogawa telah pun berusaha untuk menghalang kejadian tersebut dan dalam usaha tersebut Conan Edogawa telah pun terjumpa dengan Jody Sensei dan Jody Sensei telah pun memberitahu pihak FBI tentang segala-galanya dan FBI akhirnya telah membantu Conan Edogawa untuk menghalang perkara tersebut dan mereka telah pun berjaya untuk mengepung Mizuna Shirena. Tapi satu kemalangan yang tidak dijangkakan telah berlaku dan Mizuna Shirena telah pun jatuh di tempat kemalangan tersebut dan kemudian telah pun pengsan buat sementara waktu ataupun koma lah dikatakan macam tu lah kan. Kemudian dalam keadaan Mizuna Shirena ataupun Kir yang koma itu, maka dia telah pun ditempatkan di satu hospital yang telah pun mempunyai kerjasama dengan pihak FBI untuk merahsiakan tentang kewujudan Mizuna Shirena di tempat tersebut kerana risau bahawa The Black Organization akan cuba untuk mengambil Mizuna Shirena kembali. Tapi akhirnya Akai Suichi dan Conan Edogawa berjaya untuk membongkarkan bahawa Kir ataupun Mizuna Shirena ini sebenarnya bukannya seorang yang jahat tetapi merupakan seorang ejen undercover yang telah pun menyelinap masuk ke dalam The Black Organization untuk mengkaji tentang jenayah-jenayah yang dilakukan oleh The Black Organization itu sendiri. Maka kemudiannya Kir ataupun Mizuna Shirena telah pun dihantarkan untuk masuk kembali ke dalam The Black Organization dengan rancangan dan strategi yang telah pun diaturkan oleh Conan Edogawa dan Akai Suichi. Setelah masuknya Kir ke dalam The Black Organization, Kir telah pun diberi arahan oleh Jin untuk membunuh Akai Suichi. Maka Kir untuk membuktikan bahawa dirinya bukanlah seorang ejen undercover telah pun menerima arahan tersebut dan telah pun membunuh Akai Suichi dengan melepaskan tembakan di kepala Akai Suichi. Setelah matinya Akai Suichi, maka kita dapat lihat seluruh ejen FBI meratapi kematiannya dan Joji Sensei lah antara orang yang paling sedih. Setelah kematian Akai Suichi itu, Kir yang merupakan seorang ejen undercover CIA yang bekerjasama dengan FBI telah pun memberi maklumat kepada Joji Sensei bahawa seorang member The Black Organization yang bernama Babon telah pun mulakan gerakannya. Dan kemudian kita diperkenalkan dengan tiga watak yang disyaki sebagai Babon, iaitu Amuro Toru, kemudiannya Okiasubaru dan yang ketiga adalah Masumi Sera. Dan kemudiannya daripada ketiga-tiga orang ini, akhirnya kita mengetahui bahawa watak Babon itu adalah watak Amuro Toru. Dan setelah mengetahui bahawa Babon adalah Amuro Toru, kemudian kita pula dirungkaikan bahawa sebenarnya Babon ataupun Amuro Toru ini juga merupakan seorang polis daripada PSB, iaitu Polis Security Bureau yang merupakan ejen undercover juga yang berada dalam The Black Organization. Maka dari situ Conan Edogawa pun hilanglah keresahannya tentang Babon. Dan Babon sendiri juga telah merungkaikan bahawa Akai Suichi sebenarnya masih lagi belum mati dan kematian Akai Suichi itu hanyalah satu kematian yang dipalsukan sahaja. Dari situlah kita tahu bahawa watak Okiasubaru sebenarnya adalah watak Akai Suichi yang telah pun dipalsukan kematiannya.
Maka setelah mengetahui tentang watak Oki Asubaru yang sebenar dan tentang cerita babon yang sebenar, Akai Suichi yang menyamar sebagai Oki Asubaru telah pun mendapat satu lagi mesej daripada Mizuna Shirena, yang mana dalam mesej tersebut ada 3 saja huruf, iaitu R-U-M, Ram. Kemudian Akai Suichi mengatakan bahawa Ram adalah seorang dalam The Black Organization yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada Jin sendiri. Maka Ram telah pun memulakan pergerakannya dan Akai Suichi memberitahu kepada pihak FBI untuk lebih berhati-hati kerana Ram merupakan seorang yang lebih hebat berbanding daripada ahli-ahli The Black Organization yang lain. Kemudiannya dipendekkan cerita pada suatu hari untuk menghadiri satu lawatan yang telah pun dianjurkan oleh pihak sekolah Titan Elementary High School. Conan Edogawa telah pun meminta sekali lagi dengan Haibara untuk menggunakan Antidote APTX 4869 itu untuk berubah kepada bentuk Shinichi Kudo. Haibara telah pun memberikan antidote tersebut kepada Conan Edogawa setelah berlakunya beberapa perkara. Dalam lawatan tersebut, Conan Edogawa yang berada dalam bentuk Shinichi Kudonya telah pun menyelesaikan satu kes pembunuhan, yang mana pada masa dia menyelesaikan kes tersebut, adanya kamera yang terakam gambar Shinichi Kudo. Maka viral lah di seluruh media sosial bahawa Shinichi Kudo sebenarnya masih lagi hidup. Kemudian apabila mengetahui tentang hal tersebut, Yusaku Kudo dan juga Yukiko Kudo yang merupakan mak dan ayah kepada Shinichi Kudo sendiri telah pun pulang ke negara Jepun dan kemudiannya berjumpa dengan peminat-peminat mereka sendiri untuk memberitahu bahawa sebenarnya itu adalah bukan Shinichi Kudo dan untuk mendiamkan ataupun untuk merahsiakan tentang hal tersebut agar tidak lagi berluasa di media sosial. Jadi apabila mengetahui hal tersebut yang telah pun tular di media sosial, maka Ram telah pun meminta Babon untuk mengkaji tentang Shinichi Kudo ini sendiri. Dan daripada situlah Yusaku Kudo dan Yukiko Kudo yang sebelum ini menetap di London telah pun membuat keputusan untuk menetap bersama-sama dengan Shinichi Kudo di Jepun di rumah Kudo family sendiri untuk menjaga Shinichi Kudo, kerana Yusaku Kudo dengan bantuan Akai Suichi telah pun berjaya merungkaikan satu pesanan yang ditinggalkan oleh Haneda Koji dalam kematiannya pada 17 tahun yang lalu, yang mana daripada pesanan tersebut mereka telah menghuraikan bahawa pesanan yang ingin disampaikan oleh Haneda Koji itu adalah Karasuma, yang mana Karasuma ini mengikut teori Yusaku Kudo dan Akai Suichi merupakan ketua kepada The Black Organization itu sendiri. Kemudian dipendekkan cerita, dalam manga Detektif Conan yang paling latest kita telah pun mengetahui siapakah sebenarnya watak Ram, yang mana watak Ram itu sebenarnya adalah watak seorang yang berada berhampiran betul-betul dengan agensi detektif Mori yang bekerja di sebuah kedai sushi yang bernama Kanenori Wakita. Dan sekarang dalam manga Detektif Conan yang paling latest, Conan Edogawa tengah berusaha untuk merungkaikan siapakah sebenarnya watak Ram, sebab Conan Edogawa pihak FBI dan semua orang yang ada dalam universe Detektif Conan itu belum tahu lagi siapa sebenarnya watak Ram, kerana watak Ram tu didedahkan kepada pembaca sajalah kan. So sekarang Conan Edogawa tengah berbincang dengan Hattori Heiji untuk mengetahui siapakah sebenarnya watak Ram. Jadi itulah saja perkembangan jalan cerita Detektif Conan bermulanya daripada tahun 1996 sehinggalah ke tahun 2021, yang mana sebenarnya motif utama Conan Edogawa ataupun Detektif Conan ini adalah untuk menewaskan The Black Organization itu sendiri. Dan sampai pada hari ini watak yang kedua terbesar iaitu watak Ram, kita telah pun tahu siapakah watak itu. So inilah secara ringkas serba sedikitnya cerita tentang perjalanan Detektif Conan. So saya harap korang berpuas hatilah dengan video yang saya hasilkan pada hari ini. Kalau ada sebarang kekurangan saya minta maaf. Kalau ada info-info yang lebih menarik, korang boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Sedikit renungan sebelum saya mengakhiri video saya pada hari ini. Sekiranya kita mempunyai sesuatu yang kita ingin lakukan, yang baru kita ingin mulakan, janganlah takut, janganlah gentar. Mulakanlah perkara tersebut dengan keyakinan di dada bahawa dengan usaha yang berterusan dan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tiada apa yang mustahil di atas dunia ini. Yang penting kita sendiri kena mulakan langkah tersebut, kerana 1,000 miles journey begin with the first step. So kalau kita tidak memulakan langkah yang pertama, mana mungkin kita dapat meneruskan langkah yang kedua dan langkah yang ketiga. Jangan takut, jangan gentar. Mulakan langkahmu untuk melangkah dengan langkah yang pertama. InsyaAllah langkah-langkah yang seterusnya diiringi dengan usaha yang berterusan dan doa yang berterusan, InsyaAllah segala urusan bakal dipermudahkan. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi